A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pertama-tamanya, dan kemudian kita sama-sama bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada pagi ini kita sekali lagi dapat bersama-sama dalam sesi tadabbur harian daripada setiap muka surat Al-Quran. Jadi hari ini insya-Allah kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-20 insya-Allah. Muka surat yang ke-20 iaitu kita akan bersama-sama di ayat yang ke-127 sehingga ayat 134 daripada surah Al-Baqarah. Kita akan baca sedikit mula-mulanya, kemudian selepas daripada itu kita akan tengok penafsiran ataupun tadabbur sedikit daripada ayat yang berada di muka surat yang ke-20 ataupun kita sebenarnya sudah hampir menghabisi juzuk yang pertama. InsyaAllah esok kita masuk ke muka surat yang ke-21 jika diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita bermakna kita telah menghabisi juzuk yang pertama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz yarfa'u Ibrahimu alqawa'ida minal bait wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sadaqallahul azim. Ayat yang saya bacakan tadi adalah ayat 127 daripada surah Al-Baqarah. Jadi ayat yang akan kita baca pada hari ini masih lagi kita sedang bercerita sebenarnya tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang insya-Allah diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah daripada Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang Bani Israel yang begitu panjang, hampir kita nak katakan juzuk yang pertama ni hampir-hampirnya kebanyakannya menceritakan tentang Bani Israel. Jadi Bani Israel ni berasal daripada mana? Dan Bani Israel ini adalah berasal daripada Nabi Ishaq alaihissalam, daripada keturunan Nabi Ishaq, dan kemudiannya Nabi Yaqub alaihissalam, kemudian selepas tu daripada itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi keturunan mereka itu dipanggil Bani Israel. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala selepas daripada menceritakan tentang kisah Bani Israel ini, Allah Ta'ala ceritakan pula tentang kisah sebelum daripada Bani Israel ini. Bagaimana Bani Israel ini muncul, iaitu mereka semuanya adalah daripada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Allah Ta'ala ceritakanlah tentang Nabi Ibrahim ni kerana mereka semua ni mendakwa sama ada orang Yahudi keturunan Bani Israel ataupun orang Kristian yang juga daripada Bani Israel. Mereka semua mendakwa bahawa Ibrahim. Jadi sekarang ni kita akan baca tentang Allah Ta'ala ceritakan tentang Nabi Ibrahim ni. Siapa Nabi Ibrahim ni bagaimana lahirnya Nabi Ibrahim dan sebagainya. Jadi sebab itulah Nabi Ibrahim ni adalah salah seorang daripada Rasul yang penting lah di kalangan dalam Islam. Jadi kita pun sampai sekarang ni kita sentiasa bila kita membaca tahiyat akhir, kita akan membaca yang kita panggil sebagai salawat Ibrahimiyah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kita dah baca dalam sesi sebelum daripada ni, iaitu dalam muka surat yang ke-19 Allah Ta'ala ceritakan beberapa perkara tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekarang ni kita tengok pula pada hari ni doa yang ketiga. Daripada sebenarnya ada 5, kalau ikutnya ada 5 doa Nabi Ibrahim yang diceritakan doa di dalam muka surat yang sebelum ni dan juga muka surat ini. Jadi hari ini adalah doa Nabi Ibrahim yang ketiga, iaitu apa Nabi Ibrahim berdoa. Dia berdoa pada ketika ini, iaitu ketika dia yarfa'u al-qawa'ida. Yarfa'u ni maknanya mengangkat. Mengangkat di sini artinya apa? Iaitu asalnya Baitullahil Haram ni telah ada lah kan. Baitullah ni dah ada tetapi tidak muncul di bumi ni, gitu kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim ni supaya memunculkan dia daripada bumi. Sebab itulah nama dia yarfa'u al-qawa'ida. Qawa'ida ni artinya ialah asas ataupun juga dia memberi makna dinding. Jadi
dia boleh kata-kata dinding pun boleh kata-kata asas pun boleh. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat asas kepada Baitullah ni yang tak nampak asalnya itu, diangkat ke bumi supaya munculkan dia. Dia lakukan perkara ni bersama-sama dengan anaknya, iaitu Nabi Ismail. Jadi kita bayangkanlah, maknanya ditinggalkan Nabi Ismail, kemudian tu dia datang sebanyak 4 kali ke mana? Ke Makkah Al-Mukarramah. Sedangkan Nabi Ibrahim ni sebenarnya bukan tinggal di Makkah, dia tinggal di Palestin. Di Palestin, maknanya jauh, jarak perjalanan tu lebih kurang 2000 km. Jadi dia ni disuruh oleh Allah Ta'ala, lalu dia pun pergi bersama-sama dengan Ismail ni, dia pun membinalah Kaabah tu, kita katakan. Dan semasa itulah dia telah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang dia doa ialah Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dia berdoa, kedua-duanya berdoa, wahai Tuhan kami, taqabbal minna, terimalah daripada kami. Jadi daripada doa ni kita boleh rasakan bagaimana Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail ini, kedua-dua mereka ni merasa sangat-sangat takut, sangat-sangat bimbang, takut-takut apa yang mereka buat ni tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah maka dia telah dia berdoa, mereka berdoa kepada Allah takut-takutnya, ya Allah, terimalah daripada kami ni. Kemudian dia kata innaka antas samiul alim. Kemudian mereka berdua pun berdoa lagi, sesungguhnya dia kata engkau ini innaka anta, sungguh-sungguh tu kan, innaka anta, sesungguhnya engkau kalau ikutnya. Nama dia takkid situ kan, takkid tu makna bersungguh-sungguhnya. As-sami'u, as-sami'u tu maha mendengar. Jadi disebutkan di sini nama Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama maha mendengar. Kerana apa? Kerana mereka berdua ni takut-takut kan, takut tak menyahut seruan mereka berdua ni kan, takut tak terima. Kemudian Al-Alim itu, Al-Alim maha mengetahui. Jadi ulama tafsir kata maha mengetahui artinya mengetahui sama ada mereka ni ikhlas atau tidak. Engkau maha tahu kami ni ikhlas sebenarnya dalam membina, melaksanakan apa yang engkau suruh. Seterusnya ayat 128 kita tengok. Rabbana waja'alna. Ini seterusnya ada doa lagi. Doa Nabi Ibrahim dan juga doa Nabi Ismail. Doa yang keempat doa yang keempat daripada Nabi Ibrahim. Jadi dia kata Rabbana waja'alna muslimaini lak wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ni doa lagi kan. Kalau kita tengok doa ni cantik jadi apa dia doa ni? Doa Nabi Ibrahim ni dia minta, dia kata Rabbana waja'alna, ya Allah engkau jadikanlah kami. Sekarang tadi tu doa supaya terima usaha, terima kerja kan. Jadi kita macam itulah kan, Imam Ghazali sebutkan bila kita berpuasa kan, pada musim sekarang ni kita berpuasa. Jadi salah satu daripada nak capai tahap puasa yang tinggi, kata Imam Al-Ghazali, ialah dengan kita ada perasaan bila habis berpuasa, selepas daripada kita berbuka tu, kita takut Allah Ta'ala ni tidak menerima puasa kita. Jadi kalau ada perasaan tu, Imam Ghazali kata, maka kita sebenarnya telah mencapai salah satu daripada 6 perkara yang membolehkan puasa kita ni mencapai taraf VIP. Tu kan, iaitu nama dia khusus ataupun Al-Khawas dia kata. Maknanya bukan orang biasa-biasa ni. Puasa bukan puasa awam, kata Imam Al-Ghazali. Tapi puasa ni puasa khusus, mencapai 6 perkara. Salah satu daripada 6 perkara tu, kata Imam Ghazali, ialah kita merasai bahawa takut. Ada perasaan takut bahawa amalan kita itu tidak diterima. Ataupun puasa kita tak diterima. Jadi perasaan itu sebenarnya, iaitu khauf nama dia. Khauf itu sebenarnya adalah satu perkara yang memang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim lah di sini kan. Jadi dia kata Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini. Lepas tu kan, ya Allah jadikanlah kami ni muslimain. Muslimain tu maknanya muslim lah. Maksudnya muslim artinya ialah tunduk. Tunduk kan. Tunduk kepada kamu. Lak. Muslimaini lak. Wa min zurriyatina. Dan begitu juga sebahagian daripada zuriat kami. Jadi di sini dia kata adalah ta'addub. Ta'addub ni maknanya ialah
beradabnya Nabi Ibrahim ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab sebelum daripada ni kita bacakan bahawa Nabi Ibrahim ni berdoa kepada Allah supaya dapatlah anak-anak dia ni semua okey. Tapi Allah Taala kata la yanalu ahdi az-zalimin. Maknanya tak akan diberi kecuali kepada orang yang orang Muslim saja. Orang yang kufur, zalim tidak akan diterima, akan tak dapat dicapai kan. Jadi Nabi Ibrahim tahu sekarang ni, maknanya di kalangan keturunan dia, zuriat dia, akan adalah orang-orang yang tidak beriman. Jadi sebab tu dia kata min zurriyatina wa min zurriyatina. Jadi muslimah ini wa min zurriyatina ummatan, dia menjadi umat. Umat ni maknanya jamaah. Jamaah muslimah. Muslimah tu maksudnya jamaah yang tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimatan lak. Lepas tu dia berdoa lagi, wa arina manasikana. Ya Allah, tunjukkanlah kami. Tunjuk sini maksudnya ialah alimna. Ajarlah kepada kami. Ya Allah, ajar apa? Iaitu ajar manasikana. Manasik ini adalah daripada perkataan mansak ataupun mansik. Itu. Manasik itu ialah jamak dia, plural dia. Jadi dia minta kepada Allah supaya mengajarkan. Apa dia manasik ni? Manasik ni ialah syariat dalam peribadatan. Jadi tetapi apa beza dengan ibadat biasa? Manasik ni dia lebih tinggi lagi daripada ibadat. Maknanya ghayah, puncak kepada al-ibadat, cara ibadat, itu nama dia ialah manasik. Mansak ataupun mansik, jamak dia manasik. Jadi Nabi Ibrahim ni minta kepada Allah supaya tunjukkanlah. Jadi kita sekarang ni pun nak minta tunjuklah. Ya betul lah, kita tunjuklah kan. Allahumma arinal haqqa haqqan. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar tu benar. Tapi apa yang kita nak minta tunjuk tu? Jangan minta saja tapi kita tak belajar, tak boleh kan. Kita kena pergi belajar lah, kena pergi carilah ilmu kan. Kita kena carilah guru-guru, cari ustaz-ustaz kan, yang boleh mengajar benda-benda yang benar ni kepada kita ni. Jadi jangan minta saja kan. Wa arina manasikana. Tapi Nabi Ibrahim pada masa tu Allah lah sahaja kan yang boleh menjadi guru dia. Mana ada guru ustaz pada masa tu kan. Wa arina manasikana. Kemudian yang terakhirnya dia kata wa tub alaina. Ya Allah, tub alaina, ampunlah kami. Jadi ini adalah salah satu daripada nak menunjukkan tadarru'nya Nabi Ibrahim ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia meminta taubat. Sedangkan dia adalah maksum kan. Jadi kenapa dia minta taubat kepada Allah sedangkan dia maksum? Jadi ulama kata sini adalah untuk menunjukkan tawaduknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang keduanya untuk mengajar zuriat-zuriatnya, anak-anaknya, bagaimana sepatutnya kita ni mestilah bertaubat. Tub alaina, taubat kepada ya Allah, ampunilah kami. Innaka antat tawwabur rahim. Kerana engkau ni Maha Tawwab, Maha Rahim. Jadi apa maksud Maha Tawwab tu? Maha Tawwab tu. Apa beza Tawwab dengan kita kata Ghafurur Rahim ke ataupun lain-lain lah perkataan kan. Jadi Tawwab ini dia kata dari segi bahasanya maknanya adalah yang kasirul qabulit taubah. Gitu. Maknanya ya Allah ni yang maha sangat apa? Maha menerima taubat, menerima taubat hamba. Itulah sebab tu nama Tawwab yang banyak sangat menerima taubat. Kemudian Ar-Rahim, yang maha sayang, maha kasih sayang kepada hamba-hambanya. Seterusnya dia berdoa lagi, banyak lagi doa ni kan. Ni doa yang kelima, doa yang kelima daripada Nabi Ibrahim. Apa dia doa dia? Rabbana wa ba'as fihim rasulan minhum. Jadi kemudian dia berdoa lagi, ya Allah. Doa Nabi Ibrahim yang kelima, ya Allah, utuskanlah pada mereka. Rabbana wa ba'ath, utuskanlah fihim, pada mereka ni. Pada mereka maknanya pada ahli Baitullah ni, ahli Makkah. Siapa? Rasulan, seorang rasul, minhum, daripada kalangan mereka sendiri. Jadi kita tengok sini kan bahawa ungkapan-ungkapan yang diminta, yang digunakan oleh Nabi Ibrahim, sebagaimana diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ni, nak menunjukkan bahawa dia sangat sayang kepada Mekah tu. Ya Allah, jadikanlah daripada ahli Mekah ni, untuk orang Mekah ni seorang rasul.
Jadi doa mereka, doa Nabi Ibrahim ni kan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, kita tengok kan bila Allah Taala makbulkan, sangat-sangat lama kan. Maknanya kan mengambil masa yang masya-Allah kan. Sangat-sangat kalau kita kata ya Allah kan, sangat-sangat lambat nak katakan tak berapa ribu tahun di antara Nabi Nabi Ibrahim alaihi salam dengan dengan doa makbulnya doa, iaitu kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat-sangat jauh kan? Sangat-sangat jauh jadi dari sini kita dapat belajarlah kan satu perkara iaitu apa? Iaitu kadang-kadang kan bila kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, janganlah kita ni sibuk ataupun bila lambat sikit makbul kita pun dah sibuk kan nak minta kepada Allah kenapa tak makbulkan, kenapa tak makbulkan. Nabi Ibrahim dia minta kepada Allah makbulnya bila? Ribu-ribu tahun jadi maknanya sini ialah kita kena percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakin kepada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala lebih tahu kan bilakah maknanya dia nak makbulkan, dia tak nak makbulkan di dunia, dia makbulkan di akhirat. Semua itu adalah terpulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam ni insya-Allah kan kita tengokkan dalam surah ni dalam muka surat ni kita tengok sendiri kan, iaitu apa? Itu yang pertamalah doa dia kan dimakbulkan tapi lambat, kita kata, tapi dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa dia yang diminta oleh Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim meminta 3 perkara bahawa Rasul ni melaksanakan 3 perkara. Yang pertama sekali ialah yatlu alaihim ayatika. Yang pertama sekali ialah mengajar, membacakan. Membaca ni kita kata menceritakan. Menceritakan maknanya kita kata ceramah, boleh kan? Ceramah, menyampaikan apa-apa sajalah yatluna. Yatluna alaihim ayatik. Ayatik situ ialah maknanya sama ada Quran, sama ada apa-apa yang datang daripada Quran kan, ataupun mesej-mesej yang datang daripada Quran, mesej daripada wahyu, semua itu adalah yatlu alaihim ayatik. Itu yang pertama Nabi Ibrahim minta. Yang keduanya, Rasul ini bertugas yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Mengajarkan ta'lim kita kata sini. Yang tadi itu tilawah. Kemudian yang kedua ni ta'lim. Ta'lim apa? Ta'lim al-kitab wal hikmah. Hikmah ni maknanya hikmah lah kalau kita kata wisdom dan sebagainya. Tapi apabila digabungkan dengan Al-Quran, ulama-ulama tafsir kata maksudnya adalah as-sunnah. Kerana maksud daripada Quran, jadi sunnah tu dia mengeksplainkan apa yang patut dilakukan yang diberitahu oleh Quran kena buat macam ni. Tapi bagaimana cara nak buat, itu diexplainkan oleh as-sunnah. Jadi yang keduanya, Nabi Ibrahim berdoa supaya Allah Ta'ala menjadikan Rasul ini yang akan mentaklimkan. Yang ketiganya, wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka. Membersihkan, zakah tu makna bersihkan. Az-zakah, bila kita bayar zakat tu makna kita membersihkan harta kita. Jadi az-zakah yuzakkihim, membersihkan. Ini adalah susunan lah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada doa Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim. Jadi susunan ini adalah susunan daripada Nabi Ibrahim, tetapi susunan yang telah kita kata diberitahu oleh Allah Ta'ala, yang sepatutnya bukan seperti macam ni susunan dia. Memang kalau ikut manusia pun dia akan berfikir macam itulah kan mula-mula sekali ialah at-tilawah, kemudian tu at-ta'lim, kemudian tu at-tazkiyah. Tapi sebenarnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah baiki balik susunan ni sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam surah Al-Jumu'ah. Jadi insya-Allah kan kita semua boleh tengok surah Al-Jumu'ah, kita tengok susunan dia agak berbeza. Jadi susunan dalam surah Al-Jumu'ah tu adalah susunan yang diajar oleh Allah sepatutnya bagaimana. Yang pertama ialah at-ta'lim, yang pertama adalah at-tilawah, yang kedua adalah at-tazkiyah, dan yang ketiga adalah at-ta'lim. Maknanya belajar kemudian kena tazkiyah dulu. Maknanya kalau tak bersihkan diri dulu, tak bersihkan niat, tak bersihkan daripada syirik, tak bersihkan daripada segala-galanya tu, kalau beri ilmu, kalau taklim, maka dia mungkin akan menjadi bertambah rosak kan. Dah dapat ilmu, tapi hati tak bersih, jadi itu bahaya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ajar susunannya semula, iaitu dalam surah Al-Jumu'ah. InsyaAllah boleh tengok di sana kan. Kemudian ayat yang seterusnya, ayat yang ke-130 iaitu Allah Subhanahu Wa Taala kata wa may yaghrabu am millati Ibrahim
Waman sini. Man sini maknanya lam, istifham. Tapi istifham sini nama di dalam bahasa Arab. Istifham ingkari nama dia. Soalan. Tapi soalan sini nak menunjukkan kepada menafikan. Menolak. Maknanya. Bukan. Jadi maknanya ialah la maknanya. Waman yaghrabu maknanya tidak adalah orang yang benci kepada millah Ibrahim. Kepada agama Ibrahim. Apa yang dibawa oleh Ibrahim. Syariat yang dibawa oleh Ibrahim melainkan orang itu Allah Ta'ala kata jawapannya illa man safiha nafsah. Memang orang tu bodoh, memperbodohkan diri sendiri. Memang tak betul orang tu. Siapa yang benci kepada apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, yang tak suka ataupun meninggalkan millah Ibrahim dan ambil millah lain, maka orang tu memang memperbodohkan dirinya sendiri. Walaqad istafainahu fid dunya. Allah Ta'ala telah kata, Allah Ta'ala telah memilihnya untuk di dunia ini. Wa innahu fil akhirati laminas solihin. Dan di akhirat juga dia adalah orang soleh. Jadi nak cerita tentang kelebihan lah apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Tapi ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim ini kemudian tu telah diselewengkan, telah diubah dan sebagainya lah kan oleh orang-orang selepas daripada tu. Even orang Arab pun, orang Arab di Mekah semasa Nabi SAW datang, mereka kata mereka ni ajak ikut Nabi Ibrahim. Tapi sebenarnya mereka ini telah lari daripada ajaran Nabi Ibrahim kan. Seperti kita kata, buat haji pun ikut suka hati dia kan. Buat ni pun ikut suka hati dia kan. Tapi kata Nabi Ibrahim, dalam Kaabah tu, masa zaman Nabi kita SAW, diletakkan satu patung besar dalam Kaabah, di tengah-tengah Kaabah kan. Dan patung tu kata, inilah Nabi Ibrahim. Dia memang panggil itu Nabi Ibrahim. Tapi dia letakkan. Jadi maknanya mereka ni memuja Nabi Ibrahim ni. Tapi dengan cara yang tak betul lah. Jadi Allah SWT seterusnya, izqala lahu rabbuhu aslim. Allah Ta'ala cerita pula sikap Nabi Ibrahim AS. Ketika Allah Ta'ala berkata kepada aslim. Aslim makna inqad. Maknanya tunduk, patuhlah kamu. Kalau sekarang pun kita pun macam tu juga kan. Allah Ta'ala minta kita supaya jadi aslim. Aslim itu makna Islam lah. Tunduklah kamu kepada Allah. Qala, kata Ibrahim, aslamtu li rabbil alamin. Terus dia ni menyahut. Maknanya kehebatanlah Nabi Ibrahim, iaitu dia tak banyak songe orang katakan. Dia tak banyak kerenah. Bila Allah Ta'ala kata aslim, terus dia kata aslam tu. Qala aslam tu li rabbil alamin. Kemudian bukan setakat dia seorang saja. Dia telah memberi wasiat wa wassa. Dalam satu qiraat lain dia sebut awsa. Gitu kan. Jadi awsa dengan wassa. Jadi wa wassa wa awsa. Itu bacaan dalam qiraat lah. Tapi maksud dia lah memberi wasiat ataupun mengingatkan kepada Ibrahim ini. Wa wassa biha Ibrahim. Arahan Allah Ta'ala tu terus Nabi Ibrahim dia telah mewasiatkan, menasihatkan kepada anak-anaknya, banihi dan wa Yaqub, dan begitu juga Yaqub, banihi. Kalau ikutnya begitu kan, maknanya Nabi Ibrahim mengingatkan kepada anak-anak dia sebelum daripada dia mati. Dan kemudian Nabi Yaqub pun mengingatkan anak-anak dia sebelum daripada dia mati. Mengingatkan apa? Ya bunayya, ini ingatan mereka kan semua kan. Ya bunayya, innallaha astafa lakumuddin. Allah Ta'ala telah pilih untuk kamu agama. Mana jalan kan, jalan hidup, cara hidup kan, iaitu Islam lah. Allah Ta'ala dah pilih dah kamu semua ni. Untuk kamu, ambil dia. Ambil Islam ni. Jangan ambil yang lain. Gitu kan. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Oleh kerana itu, maka janganlah kamu mati, melainkan kamu ni dah berada dalam keadaan Islam. Macam mana pula, mana kita tahu kita nak mati bila kan. Tapi maksud sini, maksud ayat ni ialah bila kita kata jangan kamu mati melainkan kamu Muslim ni, artinya apa? Hendaklah kamu ad-dawam was-sabat. Maksudnya berterusan, sabat di atas Islam. Jangan lari daripada Islam. Kenapa? Kalau kamu dah tak lari daripada Islam setiap masa, maknanya apa-apa datang pun, kamu mati bila-bila pun, kamu tetap akan berada dalam Islam. Nak betulkan sikit kita hari ni muka surat 20 bukan 21 20 insyaAllah. Jadi seterusnya yang bawah tu kan, yang ada, yang siapa yang menulis tu betulkan sikit 2.20 bukan 2.21 okey. Kemudian seterusnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala selepas daripada itu, selepas dari cerita tentang wasiat tu,
Allah orang-orang Yahudi pun memandai-mandai lah lepas daripada itu. Apa dia orang Yahudi? Orang Yahudi ni dia berkata kepada Nabi kita lah kan, dia datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia kata, tak, dia kata, mana ada ni. Dia kata apa? Dia kata Nabi Yakub ni masa dia nak mati, Nabi Yakub ni konon-kononnya bagi mereka ni makin mengagungkan Nabi Yakub lah. Padahal tak ikut pun Nabi Yakub. Mereka kata apa? Orang Yahudi di Madinah ni berkata kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia kata Nabi Yakub, masa Nabi Yakub ni nak mati, Nabi Yakub ni telah berwasiat. Wasiat apa? Wasiat iaitu janganlah kamu mati melainkan kamu ni hendaklah berada dalam agama Yahudi. Ni pula memandailah orang-orang Yahudi ni kan. Nak mengada-ngada kan benda-benda yang tak berlaku pada Nabi Yakub alaihissalam. Lalu bila dia berkata macam tu, turunlah ayat ni. Ayat mana? Iaitu ayat yang ke-133 kan, 33 hari ni. Jadi apa dia Allah Ta'ala kata? Am kuntum syuhada? Kamu ada ke? Kamu yang hidup ni pada masa Nabi Muhammad SAW ni. Am kuntum syuhada iz hadara Ya'qub al-maut? Ketika Nabi Ya'qub nak mati, kamu ada ke? Syuhada tu maksudnya hadir maknanya. Adakah kamu hadir, huduran? Gitu. Adakah kamu wujud? Kamu berada di samping Nabi Ya'qub semasa Nabi Ya'qub ni nak mati. Iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ketika Nabi Ya'qub berkata kepada anak-anak dia, apa yang kamu nak sembah selepas daripada aku mati? Ba'di itu maksud selepas aku, selepas daripada kematianku. Kamu nak sembah apa? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Mereka berkata, anak-anak Nabi Ya'qub ni semua berkata apa? Kami akan menyembah Tuhan kamu makna Allah lah Kemudian tu wa ilaha abaika, dan juga Tuhan bapa-bapa kamu, maknanya sejak daripada dulu-dulu lah kami. Yang Nabi Ishak, Nabi Ya'qub semua tu kan. Kita akan ikut agama tu lah makna. Ibrahim, iaitu Nabi Ibrahim, wa Ismail, dan Nabi Ismail, wa Ishak, dan Nabi Ishak. Jadi semua tu adalah merupakan kita katakan macam bapa saudara lah kan bapa saudara mereka. Jadi sebutkan Nabi Ismail dekat sini kenapa? Sebab Nabi Ismail tu kalau ikut Arabnya ialah dia bapa saudara kepada mereka tu. Bapa saudara. Jadi bapa saudara dalam dari sudut bahasanya, dari sudut orang Arabnya, dia akan panggil sebagai bapa juga. Dipanggil macam bapa, ni bapa kita. Cuma kita lah orang Melayu, kita tambah sikit saudara gitu kan. Tapi sebenarnya macam bapa juga, bapa. Jadi sebab itulah maknanya apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, apa yang dibawa oleh Nabi Ismail, apa yang dibawa oleh Nabi Ishak, semua kami akan ikut itulah, kata anak-anak Nabi Ya'qub. Jadi ilahan wahida, nak cerita lagi sifat dia itu apa? Tuhan satu, Tuhan yang satu tu, tak ada Tuhan yang lain dah. Wa nahnu lahu muslimun, dan kemudian kami hanya akan tunduk. Muslim, tengok kan. Jadi perkataan Muslim ni Allah Ta'ala ulang banyak kali dalam muka surat yang ke-20 ni kan. Muslim, 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 nak menunjukkan apa? Bahawa Nabi Ibrahim ni sebenarnya adalah membawa Islam. Yang kita sebut hari ini, Islam ni bermula daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tu bukanlah maksudnya maknanya bermula dari Nabi Muhammad saja. Semua pengikut tu pengikut Nabi Muhammad saja yang Islam. Tak, sebelum daripada tu pun Islam juga. Nabi Ibrahim pun Islam, dia mengajak anak dia pun kepada Islam. Nabi Ya'qub pun Islam, semua tu Islam lah. Sebab Islam ni artinya ialah tunduk kepada Allah Ta'ala. Jadi semua orang tunduk. Nabi Muhammad pun tunduk, Nabi Ibrahim pun tunduk, Nabi Isa pun tunduk. Yang muncul pula nama Kristian, nama Yahudi ni dari mana pula? Ini adalah penyelewengan. Penyelewengan daripada orang-orang Kristian lah. Jadi nama dia Kristian. Jesus Christ, Christian dia kata. Kemudian Yahudi pula, ada yang kata daripada hada. Hada tu maknanya yang bertaubat. Sebab selepas daripada mereka sembah anak lembu tu, dimarahkan, diingatkan balik oleh Nabi Musa AS. Jadi selepas daripada tu mereka pun bertaubatlah. Itu kata hada, kembali. Ataupun daripada Yahuda. Itu macam-macam lah kan. Pendapat-pendapat di kalangan ulama. Jadi last kali ialah kita tengok ayat yang ke-134. Allah Ta'ala kata tilka ummatun. Tilka tu maknanya lah Nabi Ibrahim, Nabi Ya'qub, anak-anaknya semua tu, tilka ummatun, mereka semua tu adalah jama'atun, qad khalat, kumpulan-kumpulan orang-orang yang dah pergi dah berlalu dah.
laha ma kasabat. Bagi mereka apa yang mereka usahakan. Maknanya apa yang telah mereka lakukan, mereka dapatlah pahala dan balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walakum, dan kemudian Allah Taala kata walakum, dan bagi kamu pula, kamu ni orang Yahudi yang depan ni, ataupun semualah secara umumnya manusia, kan, walakum, untuk kamu orang Yahudi ke, kamu bukan Yahudi ke, makasabtum. Maknanya la taziru waziratun wizra ukhra. Setiap orang tu tak akan tanggung dosa orang lain. Nabi Ibrahim dah ikut dah. Telah menjadi Muslim yang sangat-sangat baik, kan. Yang patuh, Nabi, Rasul semua, kan. Jadi dia dapatlah pahala dia, balasan dia. Kamu semua sekarang ni, kamu walaupun kamu ni keturunan Nabi Ibrahim pun kamu kata, tapi kalau perangai kamu tidak membawa kamu ke syurga, kamu tak akan pergi syurga. Kamu jangan ingat bahawa kamu ni keturunan yang baik, kamu akan selamat. Tidak, kan. Keturunan tidak boleh menyelamatkan kita. Yang boleh menyelamatkan kita semua adalah amalan kita. Jadi walakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'malun. Dan Allah kata kamu apa, tidak akan ditanyakan. Jadi sebenarnya kalau ikut yang dah lepas tu dah cukup dah. Dah cukup apa? Iaitu cukup dari segi maknanya laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Tapi wala tusalu ni, tu nama dia dalam bahasa Arabnya ialah takkid maknawi nama dia. Mengulang satu benda untuk mempersungguhkan, untuk mengonfirmkan. Dari segi maknanya sama, tetapi kedatangannya adalah untuk membuktikan, menyungguhkan apa yang telah disebutkan sebelum daripada itu. Wala tus'aluna, kamu tidak akan ditanya tentang apa yang mereka lakukan. Jadi itulah beberapa perkara yang boleh kita dapat ambil daripada muka surat yang ke-20 pada hari ini, iaitu ayat 127 sehingga ayat 134 dalam tadabbur harian kita pada kali ini. Jadi jangan lupa insya-Allah untuk hantar link ni, share, beri komen walaupun sedikit, bagi suka ke tak suka, kan, tulis apa-apa nak komen pun silalah komen, insya-Allah. Moga-moga kita berjumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Moga-moga kita akan dapat manfaat daripada sesi kita pada hari ini. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.